Okey, teruskan saja untuk ni untuk buat assignment tu. Okey, tanpa buang masa lagi kita teruskan kepada part yang seterusnya dalam chapter 6 adalah kita akan go through first pengenalan tentang protein synthesis ya. Okey, saya akan share nota seperti biasa. Okey. Okey, nampak tak apa yang saya share ni? Nota ni? Nampak. Nampak, Sir. Nampak, Sir. Nampak, Sir. Okey, kita teruskan Okey, sebelum ni kelas yang sebelum saya dah terangkan tentang DNA replication dan sedikit animation saya dah share. Okey, seterusnya kita pergi kepada next proses. Okey, yang paling penting dalam proses protein synthesis secara umum. Okay, actually protein synthesis ni dia divide into two main processes, okay, which are transcription and translation. Okay, jadi protein synthesis ni dia dibahagi kepada dua proses yang utama, iaitu transcription and after that translation. Okay, so aplikasi terhadap protein synthesis adalah lactose operon. You kena faham tu. Aplikasi dia tu adalah lactose operon. Okey, bagi mereka yang buat assignment tentang lactose operon tu adalah aplikasi daripada proses protein synthesis. Alright. Okey, jadi kita tengok. Okey. Okey, according to our note, okey, nota yang mana yang semua dah dapat nota tu okey, boleh buka nota masing-masing lah yang mana yang order tu. Okey. Okey, boleh refer nota masing-masing. Okey, boleh tengok. Okey, kat sini kalau kita tengok pada main untuk introduction about protein synthesis. Okey, ini perbezaan antara protein synthesis occur in prokaryote and eukaryote. Okey, kita nampak beza dia kerana apa? Kerana in prokaryote dia very simple proses. Proses ni berlaku tetapi it's not detail like in eukaryote lah. Sebab apa? Sebab in prokaryote it doesn't have true nucleus. Dia tidak mempunyai nukleus yang jelas jika dibandingkan dengan eukaryote. So prokaryote ni memang very simple. Dia berlaku dalam nucleoid region saja ataupun dalam cytoplasm saja untuk kedua-dua proses. Kita tengok transcription and also translation. Tetapi kalau eukaryote seperti mana manusia ataupun semua multi-cell organism, okay, dia melibatkan dua lokasi utama, iaitu di dalam nucleus cell and after that dalam cytoplasm ataupun cytosol lah, okay, untuk menjalankan dua proses utama tadi. Okay, okay, itu secara umum Sir, ada orang nak join. Oh, ada orang join. Sekejap. Okay, boleh rekod Alright. Saya, Sir. Okay. Okay, saya teruskan Okay, ni perbezaan yang you nampak Okay, prokaryote tahu apa maksud prokaryote, apa contoh-contoh prokaryotic cell. Okay, eukaryote pun dia umum multi-cell. Kalau prokaryote dia unicellular organism. Okay, tak perlu saya detail lah yang tu Okay, kita terus kepada proses. Okay, transcription and translation. Okay, animasi telah dikongsi. Okay, tentang transcription ni, Miss Wawa pun ada kongsi dalam grup Telegram. Okay, tentang animasi transcription proses. Okay, you boleh tengok, you boleh fahamkan betul-betul. Dan pada waktu yang sama, tengok nota lah. Mana yang dah beli nota tu, buka buku nota sekali, tengok. Okay, jadi apa yang dimasukkan sebagai transcription adalah, okay, yang pertama, seperti mana yang saya maklumkan tadi, kena tengok dia berlaku di mana. Okay, lokasi berlakunya transcription proses ni. Okay, jadi transcription ni proses pertama tentang protein synthesis, okay, dia berlaku dalam nukleus. Seperti mana DNA replication pun dalam nukleus. Okay.
apa motif transcription? Okay, motif ataupun objektif utama transcription proses adalah dia nak proses untuk penghasilan mRNA daripada DNA. Itu paling mudah. Okay, bahasa mudahnya, bahasa Melayunya, kalau bahasa Inggeris kita tengok process by which mRNA is synthesized using genetic information from DNA. That means, okay, you have to understand. Okay, transcription bagaimana proses daripada DNA itu nak disalin untuk membentuk single strand of mRNA. Okay, itu yang paling penting. Okay, okay, dia hanya melibatkan only one enzyme. Hanya satu saja enzim. Kalau kita tengok proses DNA replication yang sebelum ni, yang saya dah terangkan sebelum ni, pada minggu lepas tu, dia melibatkan banyak sangat enzim, betul tak? Okay, ada 6 enzim. Tetapi kalau proses transcription hanya melibatkan RNA polymerase sahaja. Alright. Okay, nanti saya sharekan animasi sikit. Sekejap, kita tengok nota dulu. Okay. Formation of mRNA strand is from 5' to 3'. Okay, maklumat semua ni, mana yang buat topik transcription, you kena nyatakan dalam assignment tau. Semua maklumat, semua proses, gambar rajah yang sesuai, okay. Dalam one page A3 paper tu, you kena nyatakan, kena pandai-pandai lah. Sesuaikan ruang tu, Okay, dia satu tu, sekeping je tau. Tapi maklumat, proses tu naklah lengkap. You kena pandai-pandai lah. Janganlah buat besar sangat. Tulis tu biar, okay, sesuai. Okay, formation of transcription actually dia carry out 3 main stages which are initiation, elongation and termination. Okay, main steps yang pertama adalah initiation, peringkat permulaan. Bagaimana dia nak memulakan proses transcription ni? Macam mana dia nak trigger DNA tu nak synthesize supaya dia boleh copy maklumat dalam DNA tu supaya dia boleh keluar sebagai single strand. Daripada double strand jadi single strand, macam mana? Okay, that's why yang pertama sekali adalah peringkat permulaan ni ataupun initiation phase ni, dia bermula dengan RNA polymerase, which is enzyme tadi. Dia bertindak untuk recognize and after that binds to DNA region we call promoter region. Here. Okay, daripada gambar rajah, tengok sebelah gambar rajah. Tak perlu saya lukis lah sebab gambar rajah dekat sebelah ni. Sebelah maklumat soalan nota ni. Okay, this is the promoter. Okay, promoter ni adalah lokasi di mana RNA polymerase tu dia melekat pada specific region pada DNA untuk tujuan transcribe. Okay, faham Okay, ni dipanggil sebagai promoter region. Okay, apabila dia dah melekat di promoter region, apa yang dilakukan oleh polymerase seterusnya adalah dia akan unwind the DNA double helix. Dia akan melonggarkan ikatan. Dia akan membuka ikatan. Okay, double helix structure. Okay, tengok gambar rajah yang di bawah. Okay, once dia dah buka, okay, jadi untuk transcription ni, bila dia dah buka tu, hanya satu sahaja strand of DNA act as a template. You kena faham perkataan template. Ni template ni Okay, bila dah terbuka macam ni, sekejap lagi saya lukis sekejap. Okay, bila dia dah terbuka macam ni, ada lagi nak join ke? Lepas Okay. Kalau ada yang tak lepas join, beritahu saya. Okay, apabila dia dah terbuka, promoter region DNA tu, okay, satu daripada strand DNA yang terbuka tu, itu sahaja yang dijadikan sebagai acuan. Faham tak? Acuan ni, bahasa Melayu, kalau scientific term, we call template. Template tu adalah acuan. Okay? Okay, jadi, only one as a template, yang satu lagi, non-template lah. Okay, contohnya macam ni, saya lukis sekejap Saya lukis sekejap. Tak apa. Okay, katalah dia dah terbuka kan. Dia dah terbuka tadi kan. Dia dah, okay. Dia dah terbuka kan. Okay, ni. Okay, saya buat warna biru. Okay, warna biru ni adalah
Ni adalah RNA polymerase lah. RNA polymerase. Kan dia dah melekat pada specific site, promoter region. Okey, bila dia dah melekat tu, dia unwind the double helix. Okey, bila dia unwind the double helix, dia terbuka, dia melonggarkan ikatan DNA ni. So jadilah macam ni. Okey, jadilah macam ni. Okey, ni satu. Okey, ni satu kan. Okey, jadi apabila dia dah melonggarkan ikatan, dia dah unwind the double helix, apa yang berlaku adalah dalam proses transcription hanya satu saja strand yang bertindak untuk mentranskripsikan maklumat. Hanya satu saja strand yang bertindak untuk mentranscribekan maklumat tadi, untuk sintesis. Okey. Satu strand lagi tak jadi apa-apa. Okey, maksudnya dalam kes ni, yang ini saja, strand ni saja yang bertindak sebagai acuan tadi, yang iaitu as a template. Okey, yang ni adalah non-template. Non-template ni bukan acuan lah. So dia nothing happen. Dia no function, non-function. Faham tak? Dia non-function. Okey, ni non-function. Tetapi yang ni yang as template, maksudnya dia acuan untuk for transcribe lah. For transcribe. Okey, for transcribe. Okey, ni tujuan dia. Okey, ni yang saya kata ni. Yang ni saja yang bertindak, yang akan sintesis untuk proses transcription. Yang ini tidak berlaku apa-apa. Okey, faham Okey, saya teruskan dengan nota tadi. Okey, itu adalah maklumat asas yang you kena faham tentang initiation. Okey, initiation phase. Okey, kemudiannya bila dia dah terbuka, kita tahu satu bertindak sebagai template, satu lagi non-template. Okey, dia masuk pada fasa yang kedua, iaitu elongation. Okey, elongation ni apa? Pemanjangan. Okey, dia dah masuk pada fasa kedua, itu elongation, dia nak transcribe. Okey, dia dah carry forward dah. Dia nak mensintesis dah. Dia dah get ready untuk menghasilkan new mRNA. Okey. Okey, cara ni macam mana? Okey, RNA polymerase, dia akan move along the DNA template. You faham template yang maksud saya tadi? Okey, dia akan bergerak sepanjang DNA template tu. Okey, apabila dia bergerak tu, dia bergerak mahal apa? Okey, dia akan bergerak ikut direction, iaitu 5' to 3'. Itu you kena faham. Direction. Nanti sekejap lagi saya lukis. Okey, tengok nota dulu. Okay, bila dia bergerak mengikut direction 5' to 3', at the same time elongation berlaku where additional free RNA nucleotide occur. Maksudnya dia akan berlaku banyak Okay, banyak free RNA nucleotide akan bergabung. Okay, membentuk mRNA ataupun new strand of mRNA. Okay, maksudnya di mana? Okey, penambahan. Okey, you kena faham penambahan new nucleotide RNA strand tadi. Okey, new nucleotide RNA strand tadi, penambahan dia adalah dia berlaku pada T3'N. Dia berlaku di 3'N. Okey, sekejap lagi saya lukis tak apa. Okey, tengok nota. Maksudnya kat sini lah. Kat ujung ni. Okey, bila dia tambah saja dia bergerak keluar. Bertambah saja dia yang ujung ni 5' ni dia play away Okey, dia bergerak keluar. Okey, tambah bergerak keluar macam tu. Okey, maksudnya penambahan new RNA nucleotide strand at 3'N. Okey, kena faham tu. Okey, bila dah berlaku macam tu, pemanjangan tersebut akhirnya dia masuk kepada fasa yang terakhir, iaitu termination. Okey, what is mean by termination? Okey, termination is terminate when RNA polymerase reach terminator or stop signal or stop codon. Ada yang tanya semalam. Tanya saya semalam. So, boleh tak guna stop senarai codon tu? Boleh. Tak masalah. Tapi yang paling penting sekali kelas, saya nak remind kat sini.
dalam sequence of codon ni, codon sequence ni dia banyak maklumat kat situ Codon sequence ni adalah triplet bases. Setiap triplet bases tu dia akan express code. Okey, dia akan express code. Okey, jadi yang paling basic sekali lah. Saya nak cerita kat sini. Yang paling basic sekali, you all kena hafal sekurang-kurangnya 4 kod saja. Sebab apa saya kata 4? Okey, yang pertama adalah untuk initiation. Untuk initiation ataupun untuk permulaan. Apakah kodon permulaan? Okey, kodon permulaan adalah AUG. AUG tu kena ingat. AUG adalah initiation codon. Okey. And then yang 3 yang lain yang saya masukkan tadi, daripada 4 tadi, 3 yang lain adalah stop codon ataupun stop signal. Dia ada UAA, UAG, UGA. Kena ingatlah UAA, UAG, UGA. Okey, boleh ingat tu. Bermaksud apabila RNA polymerase tu kan dia kan bergerak kan waktu dia transcribe, tiba-tiba bila dia tambah dia panjang RNA tu, tiba-tiba RNA polymerase tu dia lalu dekat stop signal. Dia akan lalu pada stop codon lah. Salah satu daripada 3 stop codon yang saya dah sebutkan tadi. Bermaksud apabila RNA akan sampai di salah satu daripada stop signal ataupun stop codon tadi, bermaksud ataupun bermulanya ataupun dia akan menyebabkan mRNA strand yang telah terbentuk pada fasa yang kedua iaitu elongation tu akan release independently. Okey, dia akan bercerai dia akan bercerai daripada template DNA tadi yang telah ditranscribe pada parental DNA asal tu. Faham tak? You kena faham, very simple transcription ni. Okey, penyebab mengapa mRNA itu terbentuk adalah kerana RNA polymerase telah mendapat maklumat untuk stop ataupun terminate sequence of mRNA yang telah dibuat ataupun yang telah dihasilkan sebelum tu. Okey, macam tu. Okey, jadi apabila bagi mereka yang buat assignment tentang transcription ni, okey, make sure kena ada tulislah step by step ni ada initiation, elongation ni, apa maklumat penting ni. Gambar rajah pun mestilah menunjukkan dengan jelas supaya kita tak miss konsep kat situ. Okey. Macam tu Okey, dekat sini pun boleh kalau you faham kat sini. Tak ada masalah maksudnya di bawah sini saja adalah template DNA apabila terbuka tadi kan oleh RNA polymerase. Okey, kat sini adalah template. So ni adalah mRNA yang telah ditranscribekan. Okey. So penambahan RNA nukleotide baru tu semasa berlakunya transcription tu dia akan tambah di 3'N di hujung 3. Ni hujung 3, ni hujung 5 tau. Okey, ni hujung 3, yang ni hujung 5. Okey, jadi penambahan new RNA nukleotide adalah berlaku di 3'N. Okey, so pergerakan RNA polymerase adalah from 5'N to 3'N. Okay, try to imagine apabila RNA polymerase ni dia akan bergerak kan. Dia akan bergerak ke sana kan. Okay, dia akan bergerak daripada 5' to 3'. Bila bergerak tu at the same time dia dah mengkodkan banyak sangat kodon pada DNA strand kat sini. Okay, jadi apabila dia dah mengkodkan banyak kodon, okay, akhir sekali dia akan terjumpa salah satu daripada termination codon ataupun stop codon ataupun stop signal. Jadi apabila jumpa saja barulah mRNA yang telah ditranscribekan ini akan release from the template independently and achieve ataupun successful produce mRNA strand. Okey. Itu saja untuk transcription process. Okey. Boleh
Okey, ada soalan sebelum saya sambung ke translation? Sir nak tanya, Okey. dalam assignment kan kena letak juga ke basic rules of transcription? Basic rule of transcription. Basic rule mana? Basic rule. Ada ke? Dekat bawah tu. Yang gambar besar tu. Oh ni, yang ni. Ha, Ini ke? ya. Boleh tak? Boleh tak? Okey, saya sekarang ni macam ni. Dalam kertas tu, A3 paper tu bukan kertas A4 tau. Dia size dia agak besar. You kena atas kreativiti masing-masing, kena manage betul-betul. You kena rangka dulu. Letak gambar, ni gambar untuk dua proses kan you buat kan? Okey, gambar contohnya kalau gambar, kejaplah saya ni jap. Saya try sketch dekat ni whiteboard macam ni contoh Okey. Contoh macam ni kan. Okey, katalah ni you punya A3 paper. 3 paper kan. Okey, infografik ni cuba olah. Okey, di atas keping kertas ni cuba letakkan semua maklumat tentang task you. Okey, kalau task tu ada dua proses, buatlah proses apa. Katalah you nak buat macam ni kan, kalau dua proses. Katalah you dapat task transcription and translation. Okey, bawah protein synthesis. Buat macam ni contoh. Okey, protein synthesis. Okey, ni mungkin bahagian transcription kan. Okey, transcription. Okey, yang ni mungkin bahagian translation. Okey, lepas tu nanti atas kreativiti masing-masing, you letaklah macam mana. You letak, okey, mula definition. Okey, definition. Definition kena ada tau. Definition process. Okey, lepas tu masuk pada main diagram. Okey, letak main diagram dia. Okey. Lepas tu ada label lah. Main diagram should be label, complete labeling lah. And then step process. Okey, step process. Buatlah step process macam ikut dalam nota tu. Step process. Step process. Okey. Tak perlu ada partition pun tak. Boleh. Kalau ada yang ada perkaitan, you boleh gabung sekali je. Ni contoh yang saya nak bagi outline lah sikit. Okey. Contohnya macam tu. Atas keping kertas A3 paper. A3 paper. Okey, ada lagi yang berkaitan dengan assignment? Saya nak tanya kalau ni bukan berkaitan dengan assignment tapi pasal topik ni lah. Okey. Apa function, tak faham sangat function RNA nucleotide tu. RNA nucleotide. Okey, jap. Okey, function RNA nucleotide. Okey, tadi saya dah beritahu. Okey, RNA nucleotide tu adalah single strand of mRNA. Dia maksudnya dia adalah maklumat yang telah ditranskribkan daripada DNA. Cuma dia bezanya dia hanya represent one strand of RNA. Dia taklah jadi DNA tapi dia juga membawa maklumat. Sama je. Okey, tu hasil daripada proses transcription. Boleh beza Boleh. Maksudnya tu. Bukanlah kata mRNA ni benda lain, benda yang bukannya bawa maklumat. Tak, dia bawa maklumat juga. Dia copy region daripada DNA tu untuk digunakan dalam proses yang seterusnya iaitu translation. Okey, faham? Okey, faham. Macam tu Okey, kita teruskan dengan ada lagi? Tentang assignment ke, tentang transcription ke? Okey, kalau tak kita teruskan dengan translation. Okey, apabila selesainya proses transcription tadi kelas, apabila telah
terbentuk ataupun berjaya mRNA itu terbentuk, okay, dia release, maka proses yang seterusnya pun berlaku, iaitu translation. Okay, translation adalah proses yang di mana dia berlaku di cytoplasm of a cell. Okay, proses translation ni adalah proses yang terakhir dalam protein synthesis, iaitu proses dia nak menghasilkan sequence of polypeptide chain ataupun protein sequence. Maksudnya genetic information tu dah berjaya dibentuk melalui pembentukan sequence of protein ataupun sequence of polypeptide chain. You faham tak? Tu maklumat tu, okay, try to imagine daripada awal kita belajar dalam transcription tadi, okay, dia nak transcribe certain region dalam DNA kan. Okay, maklumat dalam DNA tu bawa keluar, dah berjaya transcribe jadi mRNA. So mRNA itu akan ditranslate. Translate ni apa? Terjemah. Akan diterjemahkan kepada apa? Daripada mRNA itu kepada sequence of protein ataupun polypeptide chain lah. Produk dia ataupun hasil akhir dia adalah polypeptide chain ataupun protein sequence. Okay, itu adalah secara overall tentang translation. Okay, nampak Okay. Seterusnya. Okay, untuk ke arah pembentukan polypeptide chain ataupun protein ni, kelas, you all kena tahu apakah komponen yang involved. Okay, apakah komponen yang involved dalam proses ni? Okay. Secara umumnya, okay, this is the component involved for the whole process of translation. Okay. First, ataupun yang paling utama, major component adalah mRNA lah. Okay, mRNA which produced from transcription process just now. Okay, we will continue into the translation. We will move from nucleus through the pores of nucleus into the cytoplasm to carry out translation. Okay, itu adalah first one, itu iaitu mRNA. Okay, yang kedua adalah tRNA. tRNA pun involve juga. Okay, tRNA involve untuk apa? Untuk mencari kesepadanan maklumat yang ada di dalam kodon pada mRNA. Itu adalah tujuan utama tRNA. Okay, nanti kita tengok. Okay, dan yang ketiga adalah ribosomal RNA ataupun rRNA. Okay, ribosomal RNA ni adalah dia akan provide site. Okay, secara umumnya dia akan provide site untuk apa? Untuk tujuan translation lah, untuk tujuan penterjemahan. Okay, nanti kita tengok. Okay, jadi secara umumnya, okay, this is the main component involved in translation. mRNA, tRNA, and rRNA. Okay. Okay, saya rasa yang ni you all boleh baca lah kot, fungsi-fungsi ni kan. Ni kalau saya terangkan fungsi ni, saya rasa tak sempat saya nak explain tentang proses. Okay, yang ni nota saja. Apa dia mRNA, tadi saya dah cerita apa dia mRNA, apa yang terkandung dalam mRNA tu, apa karakter mRNA tu, kena faham, baca. Okay. Dan kemudiannya tRNA ni, apa maksud tRNA? Tapered bases yang ada pada tRNA yang base pair dengan codon on mRNA, itu tujuan utama dia. Okay, kena baca ni maklumat ni. Okay, dan apa dia rRNA pun you kena baca lah, apa fungsi dia, apa tujuan utama dia terhadap proses translation, apa site yang dibawa oleh rRNA ni dalam translation. Okay, ni site utama E site, dia ada E site, dia ada P site, dia ada A site. Okay, E site ni adalah exit site. Kalau P site ni adalah peptidyl site ataupun binding site. For apa? For growing of polypeptide chain. Tempat ni lah untuk dia nak translate untuk memanjangkan ikatan. Okay, ikatan asid amino nanti. Asid amino tu adalah protein lah, kita dah belajar kan. Okay, dan kemudiannya yang A site ni adalah tempat di mana tRNA datang. tRNA first, dia arrive
dia akan lekat pada A site. Okay, nanti kita tengok dalam main stage one by one. Okay, ni adalah komponen utama dahulu yang perlu you all tahu. Okay, untuk translation pun nanti benda-benda ni pun kena highlight kan dalam, kalau siapa yang buat task untuk translation dalam assignment masing-masing, okay, kenalah nyatakan ni. Okay, sebut sikit tentang maklumat tentang setiap komponen dalam translation proses ni. Okay. Seterusnya kita pergi kepada stage. Okay, mungkin sesi akhir nanti kita akan tengok animasi sikit, apply kan apa yang kita dah belajar pada tengah hari ni. Tengok animasi dia, refresh balik. Okay, kita tengok terus kepada stage in translation process. Okay, pun sama juga seperti mana transcription process just now, dia ada 3 fasa yang utama. Okay, divide into 3 main phases, which are initiation, elongation, and termination. Okay, initiation, permulaan, elongation, pemanjangan, and termination. Ataupun peringkat yang terakhir untuk releasing, okay, all the component. Okay, kita tengok first phase, which is initiation phase. Okay, macam bagaimana proses transcription dia bermula, translation ni bermula. Okay, dia bermula apabila semua komponen yang saya sebutkan tadi are involved. Okay, especially it start from mRNA, okay. Dia ada mRNA. Lepas tu tengok nota ni. Small ribosomal subunit bind to start codon AUG. Okay, ni yang saya kata tadi. Codon ni minimum codon yang pelajar wajib ingat adalah 4 sahaja. Iaitu start codon AUG dan dia ada 3 stop codon. Okay, yang saya sebutkan tadi kan. Okay, jadi dalam situasi proses translation yang pertama ni, dia nak memulakan tu, dia kena trigger daripada AUG ataupun start codon yang dibawa oleh small ribosomal subunit. Dia akan bind kat bawah ni, tengok pada gambar rajah. Dia akan bind kat bawah ni. Okay, kat situ ada AUG, codon AUG. So kat situlah proses translation ni trigger. Okay, bila dia dah bind macam ni, initiator tRNA with the anticodon UAC attached to the start codon AUG on mRNA. Okay, jadi pair dia yang dibawa oleh tRNA adalah UAC lah. Okay, faham tak konsep pairing, base pairing, faham tak? CGAT ataupun CGAU, faham tak tu? Faham. Kalau faham tu okey, dia tak ada masalah. Dia okey. AUG, tengok AUG kan kodon pemula, kodon start kodon. Okey, jadi dia dah trigger, proses dah berlaku, jadi apa yang berlaku seterusnya adalah tRNA tu datang to pair ataupun to bind, to attach to the start codon AUG. Okey, apa yang dibawa oleh tRNA adalah UAC kan. UAC ni kan dia punya pairing base dengan AUG. Faham tak? UAC, okey, A dengan U. Kenapa tak A dengan T? T tak boleh lah. T not represent pada mRNA kan. So T must be replaced, ditukar kepada uracil. That's why U, A, C. Sebab okey, U depend dengan A, C depend dengan G. Nampak tak tu? Okey. Seterusnya, okey, bila dia dah bind kat situ dan membawa anticodon UAC, okey, at the same time, this tRNA akan carries first amino acid, which is methionine. Okey, actually UAC tu yang dibawa oleh tRNA tu, itu merupakan spesifik kodon yang express, okay, express methionine punya protein tau.
Dia express methionine punya protein. Mesti UAC punya. Dia tak boleh tukar UAG ke, tak boleh. Tak akan jadi methionine. Dia very specific. Okay, you kena faham yang tu. Okay, bila dia jadi macam ni, dia dah dapat methionine kan? Okay. Proses ni dah activate. Proses ni dah activate. Seterusnya, the arrival of large ribosomal subunit complete the initiation complex. Okay, lepas daripada tRNA datang, bind pada start codon. Okay, lepas tu barulah datang pula large ribosomal subunit akan melengkapkan komponen ni di atas ni. Seperti mana gambar ni, nampak tak gambar ni? Dia bawa kan? Okey, apa yang dibawa oleh large ribosomal subunit, dia akan bawa EPA site tadi. EPA site, exit site, peptide site, adenyl site. Okey. Dia akan bawa 3 site itu terus berada di dalam berada pada mRNA ya. Sebab dia akan translate codon pada mRNA itu. Right. Okey, ni yang berlaku sewaktu initiation phase ataupun fasa yang pertama. Okey, kita pergi pula kepada fasa yang kedua iaitu elongation, pemanjangan. Okey, macam mana? Bila pemanjangan ni maksudnya apa? Growing of polypeptide chain lah. Okey, macam mana boleh berlakunya pertambahan many acid amino? Okey, macam mana boleh melekat banyak-banyak tu? Okey, ni berlaku sewaktu elongation phase. Di mana elongation phase ni untuk proceed growing polypeptide chain berlaku secara complete ataupun berlaku secara ni lah, orang kata successful. Okey, dia perlu mengalami beberapa step pula. Okey, dalam elongation ni ada 3 step utama pula. Okey, yang pertama adalah codon recognition, yang kedua peptide bond formation, and then last one is translocation. Ini adalah step untuk bagaimana terbentuknya growing of polypeptide chain tu. Okay, okay, tengok. Codon recognition. Dia nak recognize codon. Okay. Try to imagine. Tadi semua komponen yang saya cerita pada fasa pertama, initiation, semua dah melekat kan? Okay. Okay, tengok ini dulu. Nanti saya cuba lukis sikit. Okay, macam mana dia recognize? Okay, tengok balik semula kepada fungsi ketiga-tiga site. Iaitu E, P dan A. E ni adalah exit, P ni adalah untuk pemanjangan, A ni adalah untuk arrival. Okay, you kena faham E untuk exit, keluar. P untuk allow the growing. Okay. A ni untuk arrive, new. Okay, tu Okay, tengok. Okay, tadi dah ada methionine. Dalam kepala dah ada methionine tau sebab dia adalah start codon. AUC, UAC. Okay. UAC tadi dah bawa dah start codon iaitu methionine. First amino acid dah berjaya masuk. Okay, yang kedua tengok. Okay, the next tRNA with specific amino acid bind at the A site. Yang baru akan masuk ke dalam A site ni. Okay, akan masuk ke dalam A site. Okay, lepas tu apa yang berlaku sewaktu codon recognition? Okay, hydrogen bond form between mRNA codon and the anticodon of tRNA. Okay, jadi dia akan melekat dengan terbentuknya hydrogen bond untuk melekatkan mRNA yang membawa new amino acid tadi. Di A kan? Okay. Seterusnya, bila masuk kepada step yang kedua, peptide bond formation, iaitu step ini merupakan step untuk growing. Okay, tengok step ini merupakan step untuk growing. Growing apa? Okay, growing polypeptide chain detached from tRNA in P site and attached to the amino acid carried by the new tRNA at the A site. Maksudnya macam mana? Okey, berlakunya pergerakan daripada A site to
P site. Okay, nanti saya lukis lah. Okay, S site kan dia masuk yang baru. Okay, jadi bila masuk yang baru, yang lama tu akan berganjak ke atas, yang baru akan berada di bawah. Okay, sekejap saya lukis macam ni. Saya lukis, saya stop dulu ya. Kalau saya cerita mungkin tak nampak. A kan. Ni mana A. Ni small subunit. Ni large subunit. Betul tak? Kan. Large subunit dia bawa apa? Dia bawa 3 site. Okay. E, P, A site. Okay. EPA site ni dia bergerak mengikut mengikut transcription punya sequence lah, translation punya sequence lah, iaitu 5' to 3' direction. Okay. Okay, saya dah sebutkan tadi E exit, P peptidyl untuk growing, A untuk arrive. Okay, jadi tadi, okay, katalah yang pertama kan ni, okay, saya buat satu methionine kan. Methionine kan sini kan. Okay, ni yang baru kan. Yang kedua saya buat 2 Okay, jadi untuk codon recognition ni yang berlaku. Dia akan masuk, dia akan bentuk hydrogen bond melekat di RNA ni. Okay, lepas tu pula untuk growing of polypeptide chain, untuk step yang kedua, pembentukan peptide bond di mana yang ni akan bergerak sini. Nampak tak? 2 ni akan bergerak sini. Okay, tengok Okay, saya padam yang ni. Padam yang satu. Yang satu tu bukan hilang tau. Yang methionine tu bukan hilang. Okay, dia akan duduk di sini. Satu ni di sini. Ni adalah methionine. Ni yang kedua. So yang ni kosong. Kan? Okay, bila kosong, dia allow lagi the new one. Masuk yang ketiga pula. Okay. Masuk yang ketiga pula. Okay, yang ni pun dia takkan pergi ke exit lagi Exit ni berlaku apabila dia release untuk terminate Okay, yuk kita kena main dengan A dengan P dulu. Okay, yang ketiga pun sama. 3 untuk growing dia akan bergerak ke P site dan berlaku lagi pemanjangan yang seterusnya. Okay. Yes. Saya nak tanya mana itu formation of hydrogen bond dan itu peptide bond. Okay, right. Okay, formation of hydrogen bond dia berlaku untuk pelekatan antara tRNA di sinilah bila dia dah masuk kan. Okay, kena katalah AUC contoh. Maksudnya once dia dah bergabung, tRNA yang bawa amino acid tu bergabung kat situ, dia sebenarnya dah menghasilkan pembentukan hydrogen bond. Okay, peptide bond pula. Okay, peptide bond pula apabila dia growing. Okay, bila dia move from A site to P site, let's say for example like this, ni kan. Jadi 2 kan. Okay, 3 akan bergerak sini. Okay, ni adalah new peptide bond form. Okay, ni adalah peptide bond lah. Ni semua peptide bond ni. So maksudnya itu peptide bond dia linkage between the amino acid chain lah, the chain. Yeah, there. betul, yes. Thank you, sir. Okay. Nampak tak? Okay, untuk hydrogen bond, dia untuk perlekatan tRNA on mRNA. Okay, between tRNA and mRNA. Tetapi kalau untuk peptide bond formation, between one amino acid to the another amino acid lah. Okay. Ni nampak dia punya pergerakan tu. Okay, jadi begitulah. Dia akan continuing, dia akan grow one by one, pergerakan dia sama. Kalau datang untuk yang next, yang keempat, katalah yang keempat kan. Okay, number 4. Okay, ni pun akan bergerak lah. Dia akan beranjak. Bila beranjak, dia berlaku pembentukan new peptide bond. So 4 akan kat sini. So this is the new peptide bond will form. Okay, like this. Very simple. Alright? Okay.
Kita terus kepada nota kita semula, iaitu dalam peptide bond formation di mana berlaku pembentukan peptide bond di P-side di P-side. Okey. Okey, dan seterusnya adalah translocation. Okey, bila dah berlaku growing peptide chain tu, okey, translocation ni bermaksud ribosome move to the next codon of the mRNA and then it translocate the tRNA in the A site to the P site. Maksudnya try to imagine. Okey, dia sebenarnya dia bawa satu tRNA yang membawa amino acid tadi dan dia akan bergerak daripada P ke A ataupun A ke P macam tu. Dia akan bergerak macam tu. Untuk pembentukan peptide bond, dia akan berlaku di P site macam saya terangkan tadi. Tetapi untuk translocate, dia akan menggerakkan, dia akan berlaku pergerakan tRNA tu. Okey, berlaku pergerakan tRNA ni. Iaitu pergerakan tRNA disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ribosome to move. Okay, once ribosome move, at the same time, tRNA also move in the A site to the P site. Okay, let's say for example like this, like this diagram. Dia bergerak kan? Jadi pergerakan tersebut disebabkan oleh ribosome tu yang bergerak untuk translate kodon yang ada pada mRNA lah. Okay. Jadi apabila berlakunya pergerakan daripada A site to the P site, okay, like this. Okay, the empty of tRNA in the P site uncharge tRNA and release to the E site. Okay, yang kosong tadi tu kan dia akan bergerak kan? Dia akan mula-mula bentuk, dia akan pergi ke P site. Okey, lepas tu dia akan translocate, dia akan pergi ke E site. Jadi tRNA yang kosong tu akan pergi ke E site dan dia akan keluarkan tRNA yang kosong tadi. Nampak tak? Faham tak? Dia sebenarnya dia macam main-main, dia bukan main-main, maksudnya dia pergerakan dia daripada A, arrive new, pergi ke P site dulu. Kan, pergi ke P site dulu, tengok pada gambar raja atas. Okey, lepas tu berlakunya pergi ke A, pergi ke P site, lepas tu yang di P site tempat berlakunya growing tadi tu, dia akan translocate pula ke A ke P, A ke P. Okay, lepas tu bila dah growing ni dah berlaku, okay, yang P ni yang membawa bersama banyak amino acid ni akan pergi ke A dan yang tRNA yang P yang kosong tu akan pergi ke E dan dia akan keluar. Macam tu. Nampak tak daripada gambar rajah ni? Okay, ni yang dimasukkan sebagai first dia recognize, second dia bentuk ikatan peptide bond untuk tujuan pemanjangan, dan yang ketiga dia akan translocate ataupun pertukaran tapak. Okay, dia release to the E site where the A site ready to accept new tRNA. Okay, jadi bila E ni dah keluar, A ni dia get ready to accept the new one of tRNA lah. Macam itulah seterusnya. Okay, kita pergi kepada phase yang ketiga, fasa yang terakhir iaitu termination. Okay, fasa terakhir termination. Okay, apa yang masukkan sebagai termination adalah terminate seperti mana transcription proses tadi. Okay, dia juga sintesiskan apabila ribosome tu berjumpa dengan stop codon. Stop signal tadilah. Ni stop signal ni kena hafal ni. Okay, stop codon ada 3 yang utama. Ini saja, tak ada yang lain. UAG, UAA, or UGA. Kalau tiba-tiba sewaktu pergerakan ribosome tu berlaku, tiba-tiba di A site tu adalah
dia akan jumpa salah satu daripada 3 stop codon ni. Katalah dia jumpa kat A site kan kosong kan, tiba-tiba dia bergerak sampai di A site ni, tiba-tiba dia pada tapak A site ni yang kosong ni dia express UAG. Okay, kalau dia express UAG bermaksud mRNA tidak lagi menerima amino acid yang baru. Tak boleh menerima amino acid yang baru. Kerana apa? Kerana mRNA dia mempunyai maklumat bahawa proses ini perlu diterminatekan ataupun perlu berakhir. Tidak ada lagi penerimaan amino acid yang baru. Okey, itu yang dimasukkan sebagai stop codon. Okey, bila dia reach at A site lah. Ingat dia reach at A site barulah kalau A site ni betul-betul express any 3 stop codon ni, okey, dia akan menerima fasa yang terakhir iaitu termination. Okey, di mana apabila dah menerima salah satu daripada stop codon ni, apa yang berlaku adalah dia akan accept the protein called release factor. Dia akan release factor akan melekat pada tapak A site tu yang ada salah satu daripada stop codon tadi. Nampak tak? Release factor akan sekat. Dia macam blok lah. Dia akan blok daripada tRNA yang baru datang untuk melekat pada tapak A site. Itu sebenarnya. Okey, bila release factor dah combine pada A site, release factor binds to stop codon and hydrolyze. Tengok poin yang seterusnya, poin penting. Apa yang berlaku adalah dia hydrolyze the bond. Kan the bond tadi kan, hydrogen bond kat sini kan. Dia hydrolyze the bond by addition of water molecule. Hydrolysis lah. Bila hydrolysis ni dia menggunakan air untuk pemecahan ikatan. Okay, antara polypeptide and tRNA in P site. So, everything is released. All the component and also the product of polypeptide chain are released from ribosome. Okay, while the ribosomal subunit dissociate. So, the process is done lah. Okay, nampak tak? Dia akan represent like this. Dia akan hasil. Ni lah hasil kita. Inilah hasil maklumat yang telah hasil daripada protein synthesis. Hasil dia adalah polypeptide chain. Okay. So, done already. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir dengan video animasi? Saya nak share dulu. Sir, Yeah. kalau dalam assignment, kena buat dua-dua ke types of RNA dengan stage in translation process? Betul, kena buat. Memang kena buat, memang kena tunjuk. Semua ni, all these things. Memang kena tunjuk. Dia punya komponen and then especially all the stage lah. Proses ni. Kalau follow yang dia. Kalau yang types of RNA tu semua kena lukis ke sir? Okay, yang types of RNA ni buat simple je, buat lukis simple tapi ada labeling, ada keterangan sikit, fungsi sikit dah lah. Tak perlu nyatakan panjang lebar, tak payah nak ikut 100% yang ni. Okay, tapi you kena nyata juga, kena lukis sikit apa dia buat structure mRNA tu. Okay, lepas tu nyatakan. Ataupun satu lagi nak senangkan, lukis sahaja diagram proses ni, stage ni, nanti you label je. Tapi setiap labeling tu, di bawah tu kena adalah fungsi. Okay, faham tak? Kalau katalah ruang kertas tu agak macam tak cukup, okay, yang ni tak payah lukis pun tak apa, tetapi bahagian ni lukis. Okay, bila bahagian proses ni you all lukis semua benda ni, ikut step ni. Okay, tetapi bila labeling tu, okay, labeling kena detail macam ni lah. Dan jangan lupa lah nyatakan fungsi dia. Sebab fungsi ni, fungsi dia ikut pada type of RNA. Faham tak? Macam tu. Okay, transcription yang ni, okay, biasanya bila dia unwind the double helix by RNA polymerase, so kita prefer yang di bawah ni.
yang di bawah ni act as a template. Yang atas ni non-template strand. Yang bawah ni. Sebab yang bawah ni akan undergo transcription. Yang atas ni nothing happen. Faham tak? Dia hanya melibatkan yang bawah ni saja untuk dia mengalami proses transcription. Atas ni tak ada apa. Non-template strand, dia just terbuka je, tu saja. Okay, clear? Okay, sir. Thank you. Macam tu je. Okay? Okay, kalau tak, saya nak share sikit. Kita tengok animasi sikit Okay, sebelum kita berakhir ni. Dah 12.30 dah ni. Sekejap Okay, nampak tak ni? Nampak tak? Nampak, sir. Ni transcription tau. Fahamkan transcription. Ni promoter tadi kan? RNA polymerase bind di promoter region. And then dia unwind kan? Tengok yang mana apabila dia unwind ni, yang di bawah ni adalah as a template. Okay, yang atas ni dia non-template. So dia akan adding the RNA, new RNA nucleotide at 3' end. Until it reach at termination ataupun stop codon. Okay, yang ni alright. Okay, yang ni saya nanti saya terangkan tentang exon tu. Okay, yang tu kita tak cover lagi. Okay, sekadar apa yang you all tengok pada hari ni adalah tentang apa dia proses transcription dan apakah dia proses translation. Okay, apakah main product daripada proses transcription dan apakah last product daripada translation, iaitu last product daripada proses protein synthesis. Okay? Okay, semua boleh tak? Boleh, sir. Okay, sir. Boleh, sir. Boleh. Macam dengar tu. Okay. Okay, kita pun jam pun dah menunjukkan 12.30, lebih dah pun. Okay, saya rasa kita itu saja. Okay, esok kita akan sambung. Esok tak ada Jumaat kita akan sambung lactose operon aplikasi terhadap proses protein sintesis. Okay? So saya rasa itu saja pertemuan kita pada tengah hari ini. Thank you for joining. Okay, that's all for today. Thank you.